Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, baik, menyambung kelas yang kita telah mulakan selepas daripada Hari Raya. Dan saya kira paparan saya ni boleh dilihat. Ini sebagai untuk membantulah dari segi apa dia, semua ada buku kan ataupun ada yang hard copy. Yang hard copy tu saya mohon kalau ada apa-apa yang nak tanda, terus tanda atas tu, jangan tanda di mana dobit dia di terus pada buku ya. Jangan biasakan dobit dia berasingan, pesanan penaja. Okay, jadi saya besarkan sedikit. Kalau okay, kita buat macam satu muka lah. Okay. Kalau ada suara yang agak terputus ataupun berlaku gangguan, perlu maklumkan terus interrupt. Kalau line agak tak clear, saya akan matikan video saya. Qala al-musannif rahimah. Amma al-wawu fatakunu alamat ar-raf'i fi mawdi'aini. Baik, kita minggu lepas telah mula membincangkan tentang alamat i'rab. Dan alamat yang pertama yang kita bincangkan adalah alamat rafa'. Dan kita telah menyebut beberapa alamat di rafa'. Yang pertamanya adalah alamat asal, iaitu dhammah. Dan dua alamat yang lain yang telah kita lalui sebelum ni. Saya kira boleh dirujuk dalam surat sebelumlah. Sambungan lagi. Adapun waw, maka waw itu menjadi tanda bagi rafa' pada dua tempat. Okay. Yang pertama yang disebut sebagai di jam'il mudzakkari salimi wa ma humila alaihi. Baik, saya bacakan dahulu, iaitu waw itu menjadi alamat rafa' pada yang pertamanya adalah pada jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Nanti kita akan tengok bentuk, kita akan tengok bentuk dengan contoh nanti. Wa ma humila alaihi, dan apa yang ditanggung ke atasnya ataupun dengan istilah yang digunakan yang dikias kepada jamak muzakkar salim. Ataupun dia ada satu istilah lagi yang mulhaq, diiringkan bersama ataupun diletakkan dalam kategori jamak muzakkar salim. Bentuk yang kedua ni, dia sebenarnya bukan jamak muzakkar salim sebab ada sebahagian rupa dia bukan seperti rupa jamak muzakkar salim, tetapi dia di hukum i'rab seperti jamak muzakkar salim. Kita tengok. Okey. Nahwu, okey. Bagaimana keadaan waw itu yang menjadi alamat rafa' pada jamak muzakkar salim dan yang dihimpunkan ataupun yang dihiaskan dengan jamak muzakkar salim? Wa yawma idzin yafrahul mu'minuna. Okey. Pada lafaz ini dia ada perkataan al-mu'minuna. Dan al-mu'minuna ini dia adalah jamak muzakkar salim. Baik, yang dimaksudkan dengan jamak muzakkar salim ini adalah dia adalah kata yang menunjuk kepada bilangan 3 dan ke atas, itu jamak. Dan dia dari segi jins ataupun dari segi jantinanya adalah untuk lelaki. Sebab tu al-mu'minu ni dia adalah untuk lelaki. Orang mukmin lelaki, orang-orang mukmin lelaki. Dan as-salim ini kerana, kenapa disebut as-salim? Kerana bentuk asal ataupun rupa asal mufrad itu sejahtera dan tidak ada sebarang perubahan. Itu mufrad dianya, hanya kita buang ataupun kalau kita nak tahu apa bentuk mufrad dia, kita hanya perlu hazafkan waw dan nun. Jadi kalau kita hazafkan waw dan nun, maka dia akan terus membawa kepada bentuk mufrad.
Maka as-salim ini bermaksud yang sejahtera binaan mufradnya. Itu maksudnya. As-salim itu dia kembali kepada maksud yang sejahtera binaan asal mufrad. Jadi al-mu'minuna itu adalah jamak muzakkar salim. Jadi bentuk dia adalah dengan di apa dia? Kita lihat hanya berlaku ziyadah alif wa nun. Berlaku ziyadah waw dan nun. Berlaku ziyadah huruf waw dan nun sahaja. Huruf waw dan nun. Wa ma humila alaih. Baik, yang humila alaih ini sebenarnya di sini. Ini dia punya tempat. Tempatnya adalah di sini. Iaitu iyakum minkum insyuruna sabirun. Jadi kita punya perhatian yang contoh yang kedua ni adalah insyuruna. Ini contohnya berkait dengan dikiaskan kepada jamak muzakkar salim. Kenapa dia dikiaskan kepada jamak muzakkar salim? Sebab kalau kita tengok bentuk dia menyerupai ataupun syabih, maknanya menyerupai muzakkar salim dari segi berakhir dengan waw dan nun yang memberi isyarat jamak. Tetapi dia bukan jamak muzakkar salim. Kenapa kita kata bukan jamak muzakkar salim? Sebab insyuruna ini dia bermaksud 20. Kalau kita buang waw dan nun, maknanya isyru ataupun isyrun tidak bermaksud dua. Isyrun tidak bermaksud dua. Jadi isyrun tidak memberi maksud mufrad. Dia maksud jamak muzakkar salim ini kalau dibuang tanda waw dan nun ataupun apa yang menjadi tambahan waw dan nun, dia terus kembali mufrad. Seperti lafaz al-mu'minun. Al-mu'minuna kita kata jamak muzakkar salim, maka kerana kalau dibuang waw dan nun, maka al-mu'minu dia adalah merupakan mufrad bagi kalimah al-mu'min. Itu dia punya penjelasan. Kenapakah insyurun tidak dikatakan jamak muzakkar salim, cuma dia dihukum seperti jamak muzakkar salim. Yang kedua, waw juga menjadi tanda rafa' pada perkara yang disebut sebagai wa fil asma'is sittah. Fil asma'is sittah. Baik. Iaitu dalam isim-isim yang 6. Mungkin kita pernah dengar dalam matan Ajrumiyah dia ada asma'il khamsah. Kenapa di dalam ni ada asma'il sittah? Sebenarnya yang ke-6 itu tidak dikira di dalam matan asal. Bukan yang ke-6, sorry. Yang ke-6 ni Zumal, ini yang kelima ni. Yang kelima ini tidak dibilang di dalam matan asal. Nanti kita cerita. Apa dia wahya abuka? Lafaz dia adalah tertentu abuka, akhuka, hamuki, uka, anuka, zu malib. Baik. Lafaz itu adalah lafaz yang sebelum dhamir, sebelum dhamir yang diidafatkan. Jadi lafaz dia inilah. Cuma kenapa dia bawa dengan idafat kepada dhamir? Kerana hukum ini, hukum yang waw menjadi alamat rafa' bagi isim 5 ni adalah bersyarat. Maksudnya dia mesti datang dalam keadaan diidafatkan. Kalau dia datang tidak dalam keadaan diidafatkan, maka dia tidak menggunakan hukum waw sebagai tanda rafa'. Sebab itulah dibawa contoh, terus dibawa dengan abu. Dia tidak datang bawa abun, akhun dan sebagainya. Itu sebabnya. Zu malin, mal ni adalah sebagai satu contoh. Ini boleh jadi apa-apa saja perkataan. Cuma dia nak cerita zu ini dengan makna sahib.
Abuka tu, abu tu ayah, akhuka tu saudara lelaki, amuki bermaksud ipar ataupun saudara sebelah isteri. Ya. Saudara sebelah isteri. Itu dia sebut. Wafuka mulut. Fuka mana mulut. Anuka tu bermaksud kemaluan. Perkara yang kait dengan aurat. Zu malin, zu bermakna sahib, mempunyai harta. Kalau umat ni harta lah. Kalau dia sebut baitin, mempunyai rumah dan sebagainya. Tapi dia nak maksudkan zu itu dengan makna mempunyai. Contoh nahwu, maka contoh yang didatangkan ini sebagaimana yang telah kita sebut awal, musannif membawanya atau membawa contoh daripada Al-Quran. Kalau ada lah. Jadi yang pertama, qala abuhum. Ini dia punya syahid. Abuhum. Cuma sini dia idhafat kepada dhamir lain lah. Bukan dhamir yang seperti yang dibilang atas tadi. Tetapi dari segi maksudnya adalah berlaku idhafat. Dia mesti berlaku idhafat. Barulah dia dihukum ataupun hukum i'rab dia adalah dengan waw ganti daripada dhamir. Yang kedua, idza qalu la yusufu wa akuhu. Ini dia punya syahid. Syahid kitanya adalah aku ahabbu ila abina minna. Ini lafaz abun, lafaz abu, tetapi dia dalam bentuk majrur yang tidak dikatakan syahid di sini sebab yang menjadi panduan contoh kitanya adalah pada keadaan rafa'. Kemudian waja'a hamuki. Ipar maknanya saudara ataupun waris, kerabat isteri, kerabat lelaki yang belah isteri. Waja'a hamuki wa hadza fuka wa hanuka. Ini dia bagi contoh dalam jumlah. Dia bagi contoh dalam jumlah ni supaya menampakkan mahal i'rab rafa'. Ku lazu ilmin. Jadi yang syahid di sini adalah perkataan zu. Zu ilmin. Wa innahu lazu ilmin. Lam ini bukan lam haraf jar, dia adalah lam taukid. Keadaan waw, keadaan waw. Yang menjadi tanda kepada rafa' ganti daripada dhamir. Baik, seterusnya wa ammal alifu fatakunu alamatan liraf'i fil musanna wa ma humila alaihi nahwu. Jadi kalau ada soalan boleh tanya ataupun nanti 15 minit sebelum kita akan sedikit sesi jawab. Adapun alif itu dia menjadi tanda rafa' kepada musanna ataupun menjadi tanda rafa' pada musanna. Wa ma humila alaih, dan apa yang dikiaskan kepada musanna ataupun yang kita sebut tadi yang diilhaq, mulhaq bil musanna, yang diiringkan kepada hukum musanna. Dia bukan musanna tetapi dari segi i'rab dia menggunakan i'rab musanna. Nahwu contoh, contohnya adalah qala rajulani. Kita adalah ada perkataan rajulani. Jadi rajulani ini adalah sebenarnya lafaz musanna kerana dia ada ziyadat ataupun ziyadah alif dan nun. Tambahan alif dan nun. Yang kalau kita tanggalkan ataupun hazaf di belakang, maka dia akan mengembalikan perkataan tersebut kepada mufrad. Dia akan mengembalikan perkataan itu kepada mufrad. Itu adalah musanna. Musanna dia adalah hanya menambahkan alif nun kepada kalimah mufrad, maka dia jadi musanna. Contoh yang kedua,
Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran. Kita punya syahidnya adalah pada perkataan isna asyara. Jadi isna asyara ini adalah pada contoh yang wa ma humila alaih. Dan disebut juga satu contoh lagi yang juga termasuk dalam contoh kepada wa ma humila alaih, iaitu fanfajarat min husnata asyrata ainan. Itu perkataan isnata asyrat. Baik, asal kalimah isna asyara dengan isnata asyara ni asal. Nah ni dua. Ini yang disebut sebagai musanna. Kita tak kata dia musanna. Dia hanya disebut sebagai humila ala musanna ataupun mulhaq bil musanna. Kerana sebagaimana yang jamak tadi, kalau kita hazaf alif dan nun, isna ni bermaksud dua untuk bilangan lelaki. Dan isnata ni adalah dua untuk bilangan perempuan yang kata bilangan dia adalah. Kalau contoh sebagai menjawab kalau orang tanya kenapa ini tidak dikatakan musanna, kalau kita buang alif dan nun, contoh jadi isnun ataupun isnatun, maka isnun dan isnatun itu bukan bermakna satu. Dia bukan mufrad kepada dua. Itu sebab kita tak katakan isnani dengan isnatani ini adalah musanna. Dia hanya mulhaq. Itu adalah istilah yang tepat. Jadi kalau orang yang sebut isnani musanna, mungkin dia perengkaskan. Kalau istilah yang betul sebenarnya isnani ini bukan musanna. Dia hanya mulhaq bil musanna. Kerana dari segi i'rab dia sama seperti i'rab musanna. Jadi kalau kita tengok di sini rajulani ni dia adalah marfu' sebab dia berada pada tempat fa'il. Dan alamat rafu' dia adalah ada alif. Ataupun alif ini menjadi tanda rafu'. Sama juga dengan isna asyara ini sebab kedudukan dia berada ataupun dia di-i'rabkan pada mahal khabar inna, yang mana kita tahu khabar inna ini dia adalah pada tempat rafa'. Itulah dia sebut alif. Seterusnya, kalau ada apa soalan boleh tanda dahulu. Kita tanda di tepi lah soalan tu. Kita akan buka ruang untuk soalan. Seterusnya qala al-musannif rahimahullah wa amma an-nun fatakunu alamatan li raf'i fil fi'l al-mudhari' idza tasala bihi dhamir tasniyatin. Adapun nun sekarang kita pergi kepada yang keempat. Pertama adalah dhammah. Yang kedua, kalau kita cuba tengok balik, yang pertama adalah dhammah. Tadi, waw itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah alif. Maka an-nun ini adalah alamat yang keempat, alamat rafa'. Jadi, nun adalah menjadi tanda rafa' bagi fi'il mudhari'. Apabila, maksudnya bukan semata-mata fi'il mudhari', dia mesti ada keadaan ataupun ada syarat. Apabila bersambung dengan fi'il mudhari' itu dhamir tasniyah. Maksudnya kalaulah pada fi'il mudhari' itu dia ada satu dhamir,
dhamir itu menjadi fa'il kepada fi'il mudhari' tersebut, maka tanda rafa' bagi fi'il tersebut adalah nun. Apa yang kita biasa dengar, thubutun nun. Thubutun nun. Ada nun. Maksudnya bila nun itu ada, itu yang menjadi tanda rafa'. Maksudnya dengan adanya nun, itu menjadi tanda. Contoh nahwu, contoh yang apabila fi'il mudhari' bersambung dengan dhamir tasniyah, wan najmu wasyajaru yasjudani. Najmu wasyajaru yasjudani. Jadi yasjudani ini dia merujuk kepada fi'il yasjuda ini dia adalah fi'il yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Tasniyah alif. Dan nun ini adalah tanda fi'il ini di mahalli raf'in ataupun marfu' wa alamat raf'i subut nun. Sebab dia kembali kepada an-najmu dengan asy-syajar. An-najmu ini dia bukan, ini ada sedikit perkongsian lah. Mungkin kalau kita terjemah wan najmu dengan terjemahan biasa, dan bintang dan pokok itu dua-duanya sujud. Sebenarnya dia ada satu tafsir. Kalau dua-dua sujud, maksudnya sebab biasanya kalau kita nak musannahkan sesuatu dengan perbuatan, biasanya dia akan berada di satu tempat ataupun berada hampir. Barulah kita kata dua-dua melakukan satu perbuatan. Tapi kalau misal kata satu berada di bumi, satu berada di langit, mana rupa al-jam'u, mana rupa perhimpunan tempat. Sebab itulah kalau dilihat dalam maksud an-najmu, an-najmu ni sebenarnya dalam satu maksud, dia bukan bermaksud bintang. An-najmu ni dia bermaksud, dia panggil tumbuhan yang tumbuh di bawah pokok, seperti rumput dan sebagainya. Dipanggil sesuatu yang tumbuh di bawah rumput. Saya bagi apa dia punya gambaran dia macam ni lah. Katalah ini pokok syajar. Mana kita boleh anggap okey, katalah dia ada tahan. Kemudian barulah ada daun. Kemudian ini ada apa yang kita tengok macam kan ada tumbuhan yang tumbuh. Tumbuhan kecil. Apa dia? Comel. Berada. Ni. Dia panggil rumput-rumput kecil. Kan ada rumput mutiara, rumput tajam. Ini yang disebut sebagai an-najmu. Ini yang disebut sebagai an-najmu. Jadi jamak an-najmu itu nujum jugalah. Jamak an-najmu itu nujum. Jadi kenapa orang Arab menamakan rumput kecil-kecil ini dengan an-najmu? Sebab seperti kalau kita tengok bintang di langit, kalau kita tengok bintang di langit, kan bintang tu kan kalau kita lukis pun dia macam kecil-kecil berkelip kan, ada bentuk lah. Jadi biasanya sesuatu tu dinamakan, biasanya orang Arab ni dia menamakan sesuatu kerana ada bentuk hissi, ada bentuk rupa yang sama. Ini macam ada bintang kan ni, sini contohnya anak bulan. Tak terbalik, sepatut anak bulan bintang duduk atas pokok tu. Ada, saya sebenarnya nak pergi pada syahid ni. Ya. An-najmu wasyajaru yasjudani. Kalau tidak, sesuatu itu seolah-olah tak. Dia panggil perbuatan musanna itu tidak, seolah tidak ada sesuatu yang boleh apa,
Dalam satu istilah dipanggil tabrir al-fi'li. Maksudnya seolah menandakan, kenapa dua ni disebut secara musanna sedangkan tidak ada satu makna yang berhimpun. Kalaulah dia diletakkan dengan makna bintang. Sebab bintang di langit, pokok di bumi. Adakah dengan sebab masing-masing sama sujud pada waktu yang sama? Boleh jadilah, itu dari segi tafsir lah. Tapi sebenarnya dari segi yang mahsus, yang boleh dicapai dengan panca indera, dia sebenarnya merujuk kepada sebab dua-dua itu adalah berada hampir. Merujuk pada najmu wasyajaru yasjudan, dan mungkinlah kalau kita ada kawan-kawan yang ada belajar sains, saya rasa ini boleh dijadikan sebagai satu landasan kajian sebab jenis adalah saya melihat beberapa penemuan sains yang dia kait dengan ayat Quran. Jadi mungkin yang ni pun boleh dikaitkanlah. Apakah maksud kedua-dua ni sedang bersama sujud pokok dan tumbuh-tumbuhan. Dia panggil an-najmu ni, dia panggil an-nabit. Tumbuhan yang tumbuh tapi tumbuhan tu renek yang di bawah pokok. Macam apa tadi. Okay, itu hanya sedikit selingan lah. Namun jadi tak habis kita punya tamimah ni. Tapi saja saya buat satu selingan itu. Ada taghrib. Kita lebih belajar syarak ya. Sebenarnya syarak ni dia macam lautan. Segi luas dan dalam. Mungkin kita tak ada perkakas untuk menyelam lagi. Sekurang-kurang kita berlayar di permukaan dia lah. Tu pun tak habis. Mungkin tak tahu sampai ke tepi ke tidak. Ataupun nun ini menjadi tanda rafa' kalaulah fi'il mudhari' ni dia au ni dia ataf kepada ni jugalah. Au iza tasala bihi dhamiru jam'il muzakkar. Tadi kalau dia bersambung dengan dhamir tasniyah. Baik, kalau dia tak bersambung dengan dhamir tasniyah pun, kalau dia bersambung dengan dhamir jamak muzakkar, maka nun juga menjadi tanda rafa'. Maksudnya kewujudan ataupun tetapnya nun itu menjadi tanda rafa'. Berarti ada keadaan nun itu boleh dihazafkan ataupun boleh gugur. Itu nanti kita tengok dalam mahal yang seterusnya. Mahal i'rab yang seterusnya. Contoh nahwu atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Baik, di sini dalam ayat ni sebenarnya dia ada dua syahid. Satu syahid iaitu tabnun dan satu lagi ta'basun. Kalau misal kata syahid tabnun, ini mungkin agak tak berapa jelas sebab dia adalah daripada fi'il mu'tal. Jadi kalau yang tak jelas tu kita mungkin ambil satu masa lah untuk jelaskan. Tetapi yang sini jelas. Ta'basu ni jelas sebab perkataan asal dia daripada ta'basu yang mufrad. Yang mufrad bagi fi'il ini adalah daripada abasa ya'basu ta'basu. Jadi dia bersambung di sini dengan waw yang disebut sebagai dhamir jamak muzakkar. Dia bersambung dengan waw yang merupakan dhamir jamak muzakkar. Dia panggil dhamir rafa'. Okay. Jangan tertukar dengan waw jamaah. Waw jamaah tu dalam fi'il madhi. Ini kita cerita fi'il mudhari'. Saya harap dia sama-sama waw tapi yang tu nama waw jamaah. Yang ni nama dhamir jamak muzakkar. Macam ginilah kalau saya pun tak tahulah antum ni sempat tak zaman waw. Orang main waw. Kan waw kan dia ada banyak. Sempat. Jadi waw ni dia ada banyak. Waw bulan, waw daun, waw barat. Saya pun tak tahulah nama-nama banyak lagi. Nama waw. Jadi maksudnya dia umpama macam tadi lah. Semua itu dipanggil waw. Tetapi ini di nama lain. Yang ni nama lain. Samalah di sini. Kalau kita tengok bentuk tu waw. Memang dari segi ejaan ataupun bentuk. Ataupun kita tulis sama. Tetapi dari segi namanya kita tengok pada tempat yang dia berada.
Jadi kita syahid kita di sini adalah nun. Nun yang berada pada akhir. Tapi macam saya cerita tadi, dua-dua ni menjadi syahid lah. Cuma tabnun ni saya tak letakkan dia sebagai tempat untuk saya jelaskan sebab dia adalah fi'il mu'tal. Dia sebenarnya daripada asalnya tabna. Kalau yang mufrad dia ada alif maksurah di belakang. Kemudian bersambunglah pula dengan waw. Jadi berlaku hazah. Jadi itu cerita panjang sedikit. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Maka juga sebagai contoh di sini dia sama yang ni pun tattakhizun. Cuma contoh tattakhizun ni dia adalah bagi fi'il mazid. Ini daripada fi'il sulasi. Ini fi'il mazid daripada ittakhadha yattakhidhu tattakhizun. Jadi syahid dia pertambahan waw dan nun dan juga takhludun. Jadi dia ambil sebab kebetulan dalam dua ayat ini ada syahid yang dia. Dan contoh yang lain bukan hanya secara khitab. Sebab ni dia gunakan tak. Sebenarnya kalau yang ghaib pun juga dikira. Walaupun dhamir jamak muzakkar itu berada pada dhamir ghaib ataupun yang merujuk kepada ghaib seperti allazina yu'minuna bil ghaibi. Jadi kalau syahid kita di sini adalah ada perkataan yu'minuna daripada yang mufrad dia yu'minu tapi oleh sebab bersambung dengan waw yang merujuk kepada jamak sebab dia berada selepas daripada isim mausul yang merujuk kepada jamak. Maka itu nak cerita fi'il mudhari' ini bersambung dengan waw yang bersambung dengan dhamir jamak muzakkar iaitu waw. Maka oleh sebab di sini keadaan dia adalah pada mahal rafa' ataupun pada keadaan marfu', maka kita lihat nun ada di hujung fi'il mudhari'. Maksudnya dipanggil subut an-nun. Subutun nun. Ataupun kalau misal kata tidak bersambung dengan dhamir musanna dan tidak bersambung dengan dhamir jamak muzakkar, dia bersambung dengan dhamirul muannasati al-mukhatabati. Dia bersambung dengan dhamir muannas yang dikhitabkan ataupun yang merujuk kepada kata ganti diri kedua. Nahwu qalu ata'jabina min amrillah. Jadi syahid kitanya adalah pada ata'jabina. Ni sebenarnya hamzah istifham lah, tapi fi'il kitanya adalah ta'jabina saja. Yang mufrad dianya kalau mufrad asalnya ta'jabu apa dia? Kalau tak bersambung dengan ya mukhatabah ta'jabu ataupun ya'jabu yang kalau mufrad muzakkar ya'jabu, tapi kalau dhamir muannas mukhatabah iaitu ya sini ada ya, maka fi'il ini tanda rafa' dianya adalah nun. Maksudnya nun itu sendiri keadaan nun, ada nun dan kekal di situ, maka itu adalah merupakan tanda rafa' bagi fi'il. Maka apabila sampai di sini kita sebenarnya telah lengkap menceritakan alamat i'rab bagi rafa'. Kita telah lengkap menceritakan alamat i'rab bagi rafa' iaitu ada 4 tanda. 1 tanda asal dan 3 lagi adalah tanda naib ataupun yang dipanggil naibah, ganti. Jadi kalau tanda naib ni kita kalau dari segi i'rab kita kena kata niabatan anil dhammati. Maka kita kena ceritakanlah kenapa li'annahu musanna ataupun li'annahu minal asma'i sittah dan sebagainya lah. Maksudnya itu menandakan kenapa tidak menggunakan tanda asal iaitu dhammah. Tapi kalau dhammah zahirah fi akhirih tak perlu ceritalah li'annahu mufrad ataupun li'annahu jamak taksir, tak perlu. Sebab dia asal. Itu adalah fungsi ataupun kalau kita tengok itu sebenarnya satu manhaj yang dibawa dalam mutammimah
supaya kita mengenal alamat i'rab ataupun qawaid ini, dia ada tanda asal dan dia ada tanda fara' ataupun dia ada apa yang disebut sebagai asal dan apa yang disebut sebagai furu'. Yang furu' ini yang perlu kita jelaskan, sebab kalau yang asal tak perlu. Baik. Seterusnya kita akan masuk kepada nasab. Cuma saya kira kalau nasab ni dia nak jadi perbicaraan baru. Mungkin saya buka ruang untuk kalau ada persoalan untuk bahagian rafa' dahulu kalau ada. Tamam. Saya tak jumpa saya punya video. Oh, jumpa sini. Okey. Okey, baik. Saya tutup kamera. Ada gangguan data. Baik. Kalau tidak ada apa-apa persoalan, kita terus kepada nasab. Kita terus kepada nasab. Maaf, saya tak sempat tengok chat. Kalau ada soalan di chat pun saya tak sempat tengok. Jadi saya harap admin tolong ataupun bantu saya chat. Kalau ada soalan daripada chat. Baik. Seterusnya. Qala musannifu rahimahullah. وللنصب 5 علامات. الفتحة وهي الأصل والألف والكسرة والياء وحذف النون وهي نائبة عن الفتحة. Baik. Kita pergi kepada yang kedua iaitu nasab. Istilah yang digunakan adalah nasab. Nasab ini dia adalah hukum i'rab kedua dalam bahasa Arab. Cuma kalau contohlah kalau kita tengok dari segi bahasa. Kalau dari segi bahasa, kenapa dia mulakan dengan rafa'? Okay. Dari segi bahasa, rafa' ini dia bermaksud kalau sesuatu itu marfu', maknanya sesuatu itu berada melepasi kepala kita ataupun melepasi seseorang. Maka sesuatu itu disebut sebagai marfu'. Maksudnya kalau dia tu berada kedudukan melepasi kita ataupun melepasi sesuatu, maka dia disebut sebagai marfu'. Tetapi kalau sesuatu itu, ini saya bagi contoh. Ini nak biar nampaklah dia punya makna mahsus di sebalik penggunaan. Sebab apa? Sebab dia ada satu kaedah. Mungkin kalangan guru pernah dengar kaedah ni. Kalangan bakal guru ni dah dengar ke tidak. Dia ada satu kaedah. Sesuatu tu kalau contoh kita ada kaitkan dengan bidang lain, dia akan lebih mudah diingati. Contoh misal kata kita belajar nahwu tapi kita ada kaitkan dia dengan hukum alam. Jadi dia secara tak langsung pendedahan kita ataupun perkaitan kita dengan sesuatu yang di luar subjek kita tu dia sebenarnya akan membantu. Dengan setengah keadaan pelajar ni kan pelajar pelajar ni dia banyak kategori kan. Ada yang kategori visual, mana dia lebih tertarik pada apa yang dia nampak. Ada yang kategori yang dia berkait dengan pergerakan kinestetik. Ada yang berkait dengan audio dan sebagainya. Jadi kalau pelajar-pelajar yang pelbagai variasi ni, kalau kita boleh pelbagaikan penyampaian kita, maka dia secara langsung ataupun secara tak langsung akan membantu mereka dalam pelajaran. Baik, saya bagi contoh untuk nampak. Katalah kita kaitkan ini orang. Saya hanya lukis orang lidi lah. Nak buat macam mana sebab lukis dengan jari je ni. Hujung jari.
Okey, baik. Maka apa yang saya katakan tadi, kalau sesuatu itu dia berada di atas seseorang, berada di atas, maka ini dipanggil keadaan yang disebut sebagai ar-raf'u, ataupun sesuatu itu dipanggil marfu'. Sesuatu itu dipanggil marfu'. Itu dari segi bahasa. Kalau misal kata an-nasbu, okay, an-nasbu ni bermaksud sesuatu itu berada separas seseorang, ataupun dia berada separas sesuatu. Dia berada separas sesuatu. Kalau orang tu tinggi 6 kaki 3 inci, maksudnya sesuatu itu separas ketinggiannya. Ataupun yang sebab itulah mungkin kita pernah dengar, kalaupun kita pernah baca lah, ada perkataan yang menyebut ja'alahu nusba'ainai. Ja'alahu nusba'ainai. Jadi penggunaan nusba'ainai ini dia daripada perkataan nasab lah. Jadi sesuatu yang mansub berarti sesuatu itu seolah-olah dia didirikan ataupun ditegakkan menjadi separas seseorang itu. Jadi seseorang. Nusba'inai. Ainaihi. Maksudnya sesuatu itu dijadikan, katalah ni adalah mata dia, maka dijadikan separas matanya. Ataupun dia sentiasa melihat perkara itu di hadapan matanya. Jadi maksudnya itu dipanggil sebagai mansub. Jadi kalau majrur itu yang berada, kalau jurur itu yang diheret. Kalau jurur itu, katalah ini adalah lantai ataupun tanah. Jadi kalau jurur itu dia berada di atas tanah dan dia ditarik. Itu maksudnya majrur. Sebab itu ada dalam istilah yang digunakan majrur. Ada satu istilah yang digunakan makhfud. Makhfud ni, khafa' ni. Khafa' ni dia berada keadaan kalau contoh seseorang ni dia membongkok. Maksudnya kedudukan dia berada di bawah. Sebab itulah dia sesuai dengan keadaan baris yang kita tengok. Baris ni kita ada dhammah, kemudian kita ada fathah, ada kasrah. Sebagainya. Jadi perkara ini adalah sebagai supaya kita nampak, maksudnya nahwu ini dia ada berkait dengan isyarat istilah yang digunakan lah. Itu sedikit perkongsian untuk kaitan dengan apa dia yang boleh digunakan kalau boleh digunakan dalam penerangan. Jadi bagi nasab ini khamsu alamat. Okey, bagi keadaan nasab ada 5 tanda. Jadi kalau rafa' dia ada 4, bagi nasab ada 5. Daripada 5 ni al-fathatu wa hiya al-aslu. Yang pertama adalah baris fathah. Jadi kalau kita perhatikan istilah yang digunakan kalau dalam keadaan i'rab dia ada ta marbutah. Lepas tu kita sebut dhammah, fathah, kasrah. Dia ada ta marbutah di belakang. Kalau contoh keadaan mabni dia tidak ada ta marbutah. Ini seolah-olah ulama nahwu ingin memberi isyarat kepada pelajar untuk mudah ingatlah kalau contoh ada kalau fathah dia merujuk kepada yang ni mu'rab. Kalau fathun yang ni mabni. Dia punya istilah. Jadi kita jangan tertukarlah untuk menggunakan istilah fathah ni untuk mu'rab dan istilah tanpa tak marbutah adalah untuk
mabni. Jadi asal bagi nasab ataupun tanda alamat nasab yang asal adalah fathah. Wal alifu wal kasratu, dan alif dan kasrah, makna huruf alif dan baris kasrah. Wal ya wa hazfun nun, dan huruf ya dan juga menghazafkan nun ataupun keadaan menjadi hilangnya nun daripada satu kalimah itu menjadi tanda kalimah itu mansub. Itu dia punya maksud. Wahia naib adalah alif, ya dan hazaf. Takunu alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadhi'a. Jadi kita hanya perlu ingat ni. Jadi itulah yang saya sebut kadang-kadang kalau setengah orang ni dia lebih mudah ingat kalau benda tu dalam bentuk number, ar-raqami. Maksudnya mungkin dia tu lebih mudah ingat ataupun benda tu diletakkan dalam bentuk topikal. Dipanggil secara maudu'i. Maksudnya ini mengikut topik. Lebih mudah diingat. Ini maksudnya mungkin kita hanya kalau nak hafal pun kita hafal. Okay, Fathah dia ada 3, Allah dia ada 4 dan sebagainya lah. Itu dari segi untuk nanti kalaulah anda kreatif, anda boleh buat peta minda. Peta minda yang kharitah. Raja kharitah, haikal kharitah, supaya nanti nampak mana ini cabang dia di sini dan nombor dia ada berapa kumpulan. Itu yang saya kata, kalau bagusnya kita boleh kenal pasti pelajar siapa yang akan kita ajar itu dari segi kecenderungan dia ataupun dengan mereka tu. Adakah dia cenderung kepada raja? Adakah dia cenderung kepada number? Guna dia untuk kita sediakan alat bantu yang sesuai. Jadi yang pertamanya adalah filismil mufradi munsharifan kana atau ghaira munsharifin nahwu. Yang pertama, fathah ini dia menjadi alamat nasab bagi yang pertama isim mufrad. Samalah dengan yang mula-mula bagi dhammah. Kita buat perbandingan. Munsharifan kana, sama ada isim mufrad itu adalah isim yang munsharif yang boleh tanwin, atau ghairu munsharif ataupun yang tidak boleh tanwin. Baik, contoh yang pertama isim mufrad yang munsharif iaitu wattaqullaha, iaitu lafzul jalalah. Lafaz jalalah Allah. Sebagaimana yang saya cerita, dia ditulis macam ni walaupun dari segi penulisan dia kitabah Arabiahnya dia ada macam alif kecil. Tapi dari segi baca, kita kena baca, kena ada mat. Kita tak boleh baca wattaqullaha. Itu salah. Ataupun wattaqullah. Kalau baca ayat Quran, dia kena baca wattaqullah. Itu kalau ayat Al-Quran lah. Sebab tu Rasam Osmani ini dia ada syarat ataupun dia ada. Lainlah kalau kita sebut Allah secara tunggal. Jadi kalau Allah secara tunggal, ataupun Allah yang bukan bacaan Al-Quran, maka dia boleh dibaca dengan 3 keadaan lah. Keadaan yang pertama adalah dengan biasalah, iaitu 2 harakat lah pada lam. Allahu. Maka kita sebut Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. 2. Dengan 2 lah. Ataupun secara tunggal Allahu yang ada makna 1 alif 2 harf. Keadaan yang kedua, kita boleh sebut Allah itu tanpa mat. Baik, kalau kita sebut tiga-tiga ni merujuk kepada ismu sifat yang kepada lafz jalalah itu.
kepada Allah. Walaupun dia dibaca dengan 3 keadaan lah. Yang pertama adalah Allah yang biasa lah, yang kita sebut Allah. Okay. Yang kedua, dia boleh disebut dengan Allah tanpa mat. Allah tanpa mat. Kalau ikut yang kita baca biasa, Allah. Biasa kan? Tapi untuk keadaan yang kedua, Allah tanpa mat. Maka juga merujuk kepada yang sama. Cuma cara baca tu lain, ataupun cara sebut. Sebab itulah kalau contoh ada setengah-setengah kalangan hamba Allah Ta'ala yang berzikir dengan zikir isim mufrad. Allah, Allah. Tanpa mat. Tanpa mat. Kalau sebut mat ni lain. Allah, Allah. Itu yang ada mat. Pada lam yang tanpa mat. Allah, Allah. Maksudnya ada setengah yang dia punya zikirnya adalah dengan keluar masuk nafas. Allah, Allah. Selama mana dia bernafas keluar masuk, ada sebutan lafzul jalalah, isim Allah, isim nama Allah. Ataupun yang ketiganya adalah dia boleh dipanjangkan, Allah tu lah, lam tu dipanjangkan sehingga 12 harakat ataupun yang disebut sebagai 6 alif. Jadi kita boleh sebut, katalah kita sebut panjang maksimum dia ni kita boleh sebut panjang sampai 6 lah. Ataupun dia boleh di tamdid. Itu dia istilahnya. Tetap merujuk kepada apa dia? Zat wajib al-wujud Allah lah. Iaitu contoh Allahu Akbar. Ataupun sebagaimana yang kita dengar muazzin lah, duduk azan kan muazzin dia kalau dia azan kan dia panjangkan Allah kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang boleh dipanjangkan. Baik. Kalau perkara itu tak boleh ataupun mengubah makna, tentunya orang yang azan tak boleh panjang macam tu. Kalau dia nak azan, dia kena azan macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ingat kalau muazzin ada kalangan yang hadir jadi muazzin esok, dia kata kita azan betul-betul 2 harakat. Saya ingat surau lelaki itu penuh. Kalau dengar lah. Penuh bukan sebab orang nak pergi solat. Penuh sebab orang takut muazzin ni putus nafas. Kena COVID. Tak boleh panjang nafas. Kenapa tu bila kita ni pendek nafas hari ni? Semua dia pendekkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Potong semua. Jadi itu bukan maksud macam tu itu tak. Kalau dia hanya faham bahawa nama Allah itu hanya disebut satu bentuk saja, itu maksudnya dia banyak benda lagi lah tak tahu. Sebenarnya lafaz jalalah Allah, nama yang merujuk kepada wajib al-wujud itu boleh disebut dalam 3 keadaan. Sebab itulah kalau kita tengok, inilah antara rahsia kenapa dalam Rasa' Usmani dia tidak letak alif saghirah. Maksudnya secara kita ada satu, dia panggil pembuktian lah. Satu bukti dari segi bentuk. Kenapa Rasa' Usmani tidak meletakkan alif? Sebab ada keadaan lafaz jalalah Allah boleh disebut tanpa mat. Tapi kalau dalam ayat Quran kita tak boleh baca macam tu. Maksudnya perkara itu ada sandaran ilmiah. Maksudnya dia bukan semata-mata. Macam tu. Jadi kalau contoh kita dengar ada orang berzikir, Allah, Allah. Kita kata ni sesak, ni gini-gini. Beringat nak kata sesak. Mereka ada sandaran, ada dampahkan hujah mereka dengan mushaf. Maknanya orang yang kata sesak tu sebab dia tak pernah dengar.
Jadi jangan cerita benda yang contoh kita tak pernah dengar, tak pernah jumpa, tak pernah tahu, maka benda tu salah. Kita ni belajar sampai mana? Sampai seolah-olah tahu semua benda. Yang lain yang kita tak tahu tu benda tu salah. Itu sebenarnya merujuk kepada diri sendiri lah. Sebenarnya kita buat, kalau secara insaf, sesuatu yang kita tak pernah dengar, sepatutnya secara insaf, kalau kita ada sifat bahis, kita patut, yang ni mungkin aku tak tahu apa sebab. Jadi itu sepatutnya. Yang itu sepatutnya yang kita pergi cari. Jadi maksudnya seumpama tadi yang pendek, yang panjang pun contoh lah. Contoh misal kata ni kalau kalangan apa yang solat jemaah kan kalau kita solat jemaah kalau secara solat jahar apabila habis imam sebut waladdallin, perkataan yang asalnya ataupun perkataan yang bahasa Arab dia panggil isim fa'il amar. Dia sebenarnya isim fa'il. Yang itu yang kita kata amin. Sebutan dia kalau yang nasnya, yang fushanya adalah dia panjangkan macam ni. Ini amin ni matikan je lah. Ataupun amin ni sebenarnya amina, dia macam Rabbil Alamin lah. Cuma dari segi kalau kita sebut matilah. Baik. Yang menjadi mungkinlah ada pertikaian, dia kata ini dua harakat, jadi ini tak boleh lebih ni. Dia sebenarnya perkataan amin ni dia ada 3 keadaan yang kalau dibaca berbeza dengan 3 maksud lah. Satu dia ada amin. Amin. Dan satu lagi adalah amin. Dia tak ada mat. Amin. Dia perkongsian ni saya kongsikan ni supaya kita tengok setiap benda tu dan kalau kita nak kritik ataupun kita nak ta'liq, kita ada sandaran ataupun penjelasan akademik atau penjelasan ini. Okay. Kalau amin, yang ni amin dia adalah daripada amanah. Maksudnya orang yang jujur. Dia daripada minal amanah. Asal dia. Jadi kalau amin, itu kita bermaksud kita nak cerita yang amanah. Jadi kalau kita sebut amin tanpa mat, dia tak jadi maksud, ya Allah, mustajabkan ataupun perkenankan doa kami. Tapi dia bermaksud, kita menyebut amin. Kita menyebut yang amanah. Tapi kalau seorang tu sebut amin ataupun dia sebut amin, ini adalah daripada minal aman. Amankan olehmu. Minal aman. Minal aman. Sejahterakan olehmu. Itu jadi maksud macam tu pula. Dia adalah fi'il amar daripada perkataan al-aman. Amina ya'manu amana yu'minu amin. Ataupun amin ni dengan satu maksud lagi daripada beriman. Minal iman. Dengan maksud daripada beriman. Beriman olehmu. Jadi kalau contoh dia sebut amin, bukan maksud dia minta Allah perkenankan, tapi dia minta beriman. Itu salah. Itulah salah. Kemudian kita ada amin. Sebenarnya amin ni, ni sekurang-kurang dia kena ada 2 harakat. Kalau lebih,
Kalau lebih tidak mengubah makna amin. Iaitu makna amin ni maknanya istajib. Sama ada orang kata, Ustaz panggil doktor istajib. Itu maknanya dia istajib lah. Berkenan oleh istajib. Amin ni maksudnya berkenan olehmu. Dari segi khitab ni kita tuju pada Allah lah. Jadi kalau contoh amin dengan amin, maka yang panjang lebih daripada dua harakat hamzah tidak mengubah maksud istajib. Baik, kalau begitu antara dua keadaan, bagi seorang imam, molek dia pilih yang mana? Kita ni dah lebih ni, kena berhenti di sini lah. Kita berhenti di sini. Apa dia? Tak dengar Hazwan saya. Apa dia? Imam pilih yang pertama. Yang pertama tu yang mana? Yang dua harakat ke yang lebih dua harakat? Dua harakat. Yang dua harakat. Ada soalan, ada jawapan lain? Tak boleh, Ustaz. Sorry, just email. Saya sama seperti Hazwan. Oh, sama seperti Hazwan. Okey, baik. Ada ittifaq, Ustaz. Oh, ittifaq. Okey. Baik, saya nak cerita tapi cerita saya ni dia jadi panjang, jadi mungkin saya sambung esok lah. Tapi saya pilih yang kedua. Dan ada satu sandarannya, iaitu hadis Nabi. Tapi saya sambung cerita tu pada yang kedua. Pada ikhlas esok. Allah Ustaz. Malam ni tak terus tidur lah kata ikhlas esok. Okey. Kan sajalah sebab nanti kalau saya cerita dalam keadaan terkejar-kejar dia jadi macam. Maksudnya masing-masing berpegang dengan pendapat ataupun pandangan sendiri lagi. Sebab dia kata tak boleh tak. Asalnya adalah amin, amin. Hamzah tu hanya merujuk pada dua harakat. Nanti saya cerita esok insya-Allah dengan penerangan yang saya tidak berhajat untuk semua ikut